Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Hari ini sahabat-sahabat mengaji, Ustazah doakan semoga dalam kesihatan yang baik. Semoga Allah permudahkan urusan kita dan diberi jalan keluar atas barang kesulitan. Di pagi yang mulia ini masih kita dalam mood Syawal. Mungkin ada lagi yang berada di kampung, ada lagi yang berada di rumah, ada lagi yang bekerja daripada rumah. Okey, mungkin boleh sama-sama ajak anak-anak, ahli keluarga dan juga sahabat-sahabat lain untuk bersama-sama di majlis ilmu kita pada pagi ini. Majlis ilmu insya-Allah yang banyak disebutkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan dengan zikir-zikir, dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah adalah majlis, adalah taman-taman syurga kita di dunia. Jadi berpagi-pagi lagi kita dapatkan aura positif, aura yang memberi kita ketenangan insya-Allah untuk kita menghadapi hari-hari yang penuh ujian. Okey. Hari ini kita akan menyambung bacaan Al-Quran surah Al-Ma'un. Okey, nanti kita akan share berkongsi sinopsis surah Al-Ma'un ni nanti, dan juga membaca dengan bertartil, bertajwid. Ada yang telah menghafal surah ni dan telah membaca dalam solat. Mungkin ada yang tak pasti, ada yang baca tanpa bertajwid. Jadi ini adalah tempat kita, ruang untuk kita untuk memantapkan lagi bacaan dalam solat kita. Jadi rugi sangat kalau kita tak gunakan ruang yang ada ini. Musim PKP lagi, mungkin ada yang bekerja dari rumah, boleh follow kita. Yang dalam perjalanan mungkin tengah drive, hati-hati jalan raya, boleh tengok rakaman nanti. Okey, bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat lain supaya lebih ramai dapat manfaatnya. Ini adalah juga sumber ladang pahala kita. Ada 3 benda yang kita akan bawa ke kubur. Yang pertama adalah amalan soleh. Kalau kita ajak kepada kebaikan, dikira pun amal soleh. Bayangkanlah kalau ada seorang yang tidak boleh membaca bertajwid, kalau dapat satu ayat saja hari ini, boleh baca bertajwid dalam solat dia, sampailah ke akhir hayat dia, dia boleh baca surah Al-Ma'un ni kan, menjadi pahala juga untuk kita. Sebab perbuatan yang baik itu adalah banyak manfaatnya untuk kita kongsikan. Jangan lupa bantu Ustazah untuk share. Jadi kita mulakan pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah insya-Allah. Okay, sama-sama baca bersama di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, modul yang kita gunakan ni adalah modul 10. Kita ada 10 siri, 10 modul yang merupakan modul lengkap 30 juzuk Al-Quran. Jadi Ustazah ambil daripada juzuk 30 sebab juzuk 30 ni adalah surah-surah yang pendek. Dia punya julat 3 ayat hingga ke 42 ayat. Jadi ayat yang paling pendek 3 ayat, paling panjang 42 ayat. Jadi memudahkan kita untuk menghafal ataupun membaca insya-Allah dalam solat, menjadikan amalan kita untuk orang yang nak bermula. Kalau kita mungkin nak menghafal surah Al-Baqarah, nak membaca dalam solat,
kita tak mampu sebab ada 286 ayat. Jadi kita mulakan yang sedikit-sedikit ini, insya-Allah dia menjadi asbab kita mendapat pahala berganda, sebab Allah mengira apa yang kita dapat itu bukan daripada banyak tapi tak konsisten. Yang lebih penting adalah sedikit dan konsisten, itu insya-Allah menjadi hujah untuk kita di akhirat nanti. Okey. Jadi kita mulakan dengan doa sikit. InsyaAllah seperti hari sebelumnya, Ustazah suka share doa-doa yang boleh kita baca juga dalam solat kita. Okey, doa ini diambil daripada sumber Al-Quran dan hadis. Okey, doa-doa himpunan doa pilihan ditulis ataupun disusun oleh Profesor Datuk Almarhum, sebenarnya Almarhum Profesor Datuk Dr. Harundin dan Ustaz Ishaddin. Jadi kita boleh mulakan hari ini dengan doa, dan mungkin ada yang nak praktis doa, tak tahu apa doa nak baca dalam sujud, boleh gunakan ini sebagai permulaan untuk membaca doa dalam sujud kita. Jadi doa-doa dalam sujud adalah doa-doa yang mustajab. Jadi kita tak perlu doa selepas salam. Sebenarnya kedudukan kita paling hampir dengan Allah adalah masa kita sujud. Jadi banyakkanlah berdoa masa dalam sujud terakhir, sujud sebelum salam pertama, insya-Allah. Ataupun kalau kita terlupa, boleh kita baca sebelum kita bagi salam, tahiyat akhir sebelum bagi salam. Okay, ini doa dalam sujud. Okay, kita baca ikut Ustazah. Ini adalah doa Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan Nun. Nabi Yunus tercampak ke dalam laut. Okay. Jadi Allah mengilhamkan dia tercampak dalam laut, dan dia dimakan oleh ikan Nun. Jadi tak boleh keluar selama beberapa hari. Ada riwayat kan menyebut beberapa minggu, dan ada juga yang lebih kata lama lagi daripada itu. Jadi asbab Nabi Yunus membaca doa ini, Allah kabulkan doa Nabi Yunus untuk keluar daripada mulut ikan Nun, dan dia terdampar di kawasan berpasir, terselamat daripada perut ikan Nun, dan diberikan rezeki untuk tinggal di sana. Maksudnya ada makanan daripada tumbuh-tumbuhan yang terdapat di pulau yang sebaik saja dia selamat daripada perut ikan Nun. Okay, kita boleh amalkan untuk elakkan daripada segala kesulitan hidup, segala ujian. Kadang-kadang kita tak tahu jalan keluar yang terbaik, jadi boleh amalkan baca dalam sujud terakhir kita sebelum solat, sebelum kita bagi salam. Okay, ikut Ustazah. La ilaha illa anta. Okay, kalau kita nak sambung, la ilaha illa anta subhanak. Okay, dapat. Wa bihamdik. Okay, kita sambung lagi. Wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Okay, fatub alayya ya khairat tawwabin. Apakah maksudnya? Okay, tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, dan dengan memuji Engkau telah aku lakukan kejahatan, dan telah aku menganiaya diriku sendiri, maka terimalah taubat ke atasku, wahai Tuhan yang sebaik-baik penerima taubat. Okey, kalau lupa nak baca yang panjang ni, boleh baca la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Boleh baca sampai wa bihamdik ini sini. Maksudnya kita nak Allah, okey,
kita bersaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Maha suci Engkau, dan dengan memuji Engkau. Ini pun boleh baca sampai ke sini. Kalau tak boleh nak baca dengan panjang, kita banyak berzikir di sujud yang terakhir sebelum kita baca tahiyat, insya-Allah. Okey, situ sedikit doa untuk hari ini. Jadi kita akan menyambung surah Al-Ma'un menggunakan modul hafazan neurofisiologi. Sebab apa kita gunakan ni, dia ada sedikit penerangan sinopsis tentang surah yang kita nak baca. Jadi memudahkan kepada siapa pun nak faham sebelum kita amal. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Nur Hashidah, Cik Puan Nur Hashidah Hashim. Ini pernah bersama-sama kita dalam kelas Al-Quran. Apa khabar? Sihat ke? Cik Puan sihat? Masih di Shah Alam ke ataupun dah ada di kampung? Harap semua dalam keadaan sihat, semua diberi kemudahan walaupun dalam musim PKP ni. Okey, jadi kita akan tengok surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ni adalah surah yang ke berapa dalam Al-Quran? Surah yang ke 107 107 Okey, surah yang ke 107 daripada juzuk 30 Okey, sikit sinopsis Okey, surah Al-Ma'un Okey, apa maksudnya? Al-Ma'un adalah bantuan Ma'un maksudnya bantuan. Okey, boleh. Okey, ada 7 ayat saja, ayat yang pendek, insya-Allah boleh kita hafal ataupun ada yang nak menghafal boleh mantapkan bacaan dalam solat, insya-Allah, untuk baca dengan bertajwid. Okey, berkaitan ayat ataupun tema yang nak disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Ma'un ni adalah berapa sifat manusia yang dipandang sebagai mendustakan agama serta ancaman terhadap orang-orang yang melakukan solat dengan lalai dan riak. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita pun mungkin ada tiba-tiba orang kata diuji dalam solat, tiba-tiba tak terlupa rakaat berapa dah. Jadi mungkin boleh baca auzubillah balik auzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau kita terlupa, katakanlah terlupa rakaat, ada 2 rakaat, contohnya solat subuh, kita tak tahu rakaat berapa kita baca, kita tambah saja 1 rakaat lagi. Lebih baik daripada kita menambah daripada kita mengurangkan. Sama juga kalau dalam 3 rakaat kita tambah rakaat yang kita tak pasti itulah yang terbaik. Jadi di sini surah yang ke-107. okey, jadi pasal bantuan Allah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi ini juga peringatan kepada kita supaya kita tidak mendustakan agama serta mengingatkan kita untuk tidak solat dengan lalai dan riak. Itu adalah sifat-sifat yang menyebabkan doa kita tak hijab, tidak disampaikan kepada ke langit yang ke-7. Kita takut ada yang riak bersolat kerana manusia bukan kerana Allah, menyebabkan doa kita tak termakbul. Na'udzubillah. Kita akan masuk surah yang ke-107 ni. Boleh buka mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran pada muka surat yang ke berapa? Ustazah dah tag dekat situ. Muka surat 602. Ustazah tulis balik dekat kertas ni, takut ada yang lupa. Boleh buka mushaf Al-Quran juga sekarang. Okey, insya-Allah. Okey, kita akan tengok surah Al-Ma'un. Okey, muka surat 602. Okey, mulakan bismillah sama-sama. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baca ayat yang pertama, ikut sama-sama. Okey, Ustazah
baca dengan bertajwid insya-Allah. Kalau ada yang terkurang, ada yang tersasul, tersalah baca, mohon tegur. Okey. Jelas ke suara Ustazah? Mohon komen. Tolong komen kalau jelas. Dan surah yang kita nak baca ni surah Al-Ma'un jelas boleh nampak ataupun boleh rujuk mushaf Al-Quran di rumah masing-masing ataupun dalam smartphone pun ada. Okey, dia surah yang ke-107 okey. Ra'ai nipiskan ra kena tebal sebab ra baris atas. Jadi ra'ai nita jangan berhenti di sini, tengok hamzah wasal. Jadi kena teruskan, jangan berhenti di sini. Dia adalah hanya alert kita untuk menyambung. Jadi sambung ke huruf selepasnya ada tanda baris. Jadi kita masuk dalam huruf lam yang bersabdu ni. Jadi ara'aitallazi allazi zazizu. Okey, bukan huruf z huruf zal, lidah kena ke depan sikit keluarkan lidah, kedua gigi renggangkan supaya ada ada hamas, ada bunyi angin jangan allazi. Cuba sebut bezakan. Yang itu huruf zal. Kalau sebut bezakan itu adalah huruf zai. Kita nak sebut huruf zal. Zal yang nipis Okey. Ara'aitallazi, dapat? Jangan yuka, masuk dengan huruf yang bersabdu huruf zal. Di sini ada dua zal zal yang pertama zal yang mati, zal yang kedua zal yang berbaris bawah. Jadi huruf kaf ni kalau kita tulis kaf dalam keadaan huruf tunggal, jadi kadzi. Dapat jadi yukadzibu, jangan berhenti di sini, sambung sebab ni bacaan pendek. Jadi ini tengok ba baris bawah ada hamzah wasal. Yang ni pun kita biarkan saja dia hanya alert kita untuk menyambung ke huruf yang pertama yang ada tanda baris. Tanda yang lam tak ada, kosong, jangan baca bil, masuk dalam huruf dal yang bersabdu. Jadi huruf ba sebenarnya berjumpa dengan dal mati dan dal yang berbaris bawah ni Jadi kena baca dengan tekankan masuk dalam huruf dal. Jadi kita masukkan bid di ni asalnya, kalau nak berhenti bid din dadidu bukan dadidu. Dia macam kita sebut budak duduk. Tu huruf dal yang betul lahjah Arab yang betul. Jadi kena baca dengan ada hujung lidah tekankan kepada pangkal gigi atas gigi hadapan kita. Jadi menyebabkan ada d. Okey, biddin, dapat Okey, kita baca dua kali dengan bertajwid. Ara'aitallazi yukadzibu biddin, dapat? Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Okey, alhamdulillah tahniah kepada yang telah dapat satu ayat. Okey. Seterusnya faza zal yang kecil tadi bukan faza. Fa ada angin yang keluar. Faza lika asalnya. Tengok hamzah wasal, jangan berhenti di sini, masuk dalam huruf lam yang bersabdu. Jadi fadzalikallazi, dapat? Yad'u, ya ni dal bertemu dengan ain. Jadi bila dal bertemu dengan ain, maksudnya ada dua huruf ain. Ain yang pertama, ain yang berbaris tanda mati. Ain yang kedua tanda baris depan. Jadi yadu. Kalau sini ada huruf ya di sini tadi, yadu. Tapi ini ada belum habis lagi. Ayat yang kedua ni kena sambung di bawah ni. Jadi kita sambung di sini. Jadi tengok ada hamzah wasal. Jadi kita abaikan masuk huruf yang mati ni. Jadi yadu.
Okey. Yad'ul, bukan yad'u, jangan panjang Yad'ul yatim. Dapat? Okey. Kita baca sikit 2 kali. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Okey. Mim kena rapatkan bibir. Rapatkan bibir. Waalaikumsalam. Okey. Cik Puan Nur Hashidah Hashim. Okey. Boleh follow ke? Jelas ke suara Ustazah? Assalamualaikum Puan Zuraida Hamid. Terima kasih kerana bersama kita pagi ni. Okey, semua dalam sihat, dalam keadaan yang kesihatan yang sihat insya-Allah. Okey, kita sambung ayat yang ketiga insya-Allah Okey. Wala lam ada alif kena 2 harakat Wala ini 2 ada huruf yang bertingkat Macam mana nak baca huruf yang bertingkat ni? Kita baca huruf yang terjongkit dulu Tengok ada tak tanda titik ke apa? Kalau ada titik maksudnya 2 titik huruf apa tu? Huruf ya. Ni huruf ya. Ada titik huruf ya. Jadi baca yang ada terjongkit dulu. Jadi huruf ya, tengok baris dia baris atas. Jadi ya. Di huruf yang kedua kita tengok yang kat bawah ni Jadi huruf apa ni? Huruf ha pedas. Bukan ha bulat Ha pedas, ada angin yang keluar di bahagian rongga kerongkong tekak kita, bahagian halkum. Ya hub. Masuk dalam huruf ha pedas, okey. Ha, okey, ya baris atas bertemu dengan dal yang mati, dal yang baris depan. Kalau huruf yang bersabdu kat sini Ustazah tersasul minta maaf. Huruf da. Tulis lain apa ni? Nak sebut lain tulis lain Okey, huruf da bukan dal Semua nak bagi tahu ada yang mungkin sebut dengan huruf dal tadi. Jadi ni salah Jadi yang betul kena masuk dalam huruf da yang bersabdu, bukan huruf dal Bunyi macam dal tapi sebenarnya da ni di sisi lidah dikeluarkan di bahagian tepi lidah kita, sama ada di gigi kanan, tepi lidah kanan ataupun kiri dia akan menekan bahagian geraham atas kanan ataupun kiri Ini sebagai teknik saja supaya kita tak terbaca dengan huruf dal dia macam bunyi serupa tapi dal di bahagian hujung lidah, dal di bahagian sisi ataupun tepi lidah. Jadi yahuddu, bukan yahuddu. Tu huruf dal yahuddu. Dadidu. Cuba sebut dadidu. Okey, dapat? Okey. Kalau nak memantapkan lagi bacaan makhraj huruf ni, boleh sertai kelas tajwid kita. InsyaAllah kita bersiaran ada kelas tertutup, boleh akan mantapkan lagi juga sebutan makhraj Okey, insyaAllah dengan lebih jelas. Wala yahuddu ala. Ni ala 2 harakat 2 harakat sebab ada alif kecil bukan alai. Ni bukan huruf ya, dia adalah rumah untuk alif kecil Okey, bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain supaya lebih ramai lagi boleh baca dengan bertajwid Takut ada yang terbaca dengan sebutan makhraj yang salah, sebutan pendek dan panjang. Yang tu kita nak elakkan kesalahan yang jelas Kalau tertukar huruf maksudnya boleh menyebabkan maksud berubah Yang tu kita nak perincikan dengan lebih teliti, bagi hak kepada setiap huruf, termasuklah tempat keluar dan sifat hurufnya yang betul. InsyaAllah sempurnakan hak huruf. Wala yahuddu ala. Dapat? Ni huruf ta bukan ta, bukan ta'a, ta'a. Ni ain dalam kerongkong kita. Ta'a bukan mi. Tengok lam yang mati, hamzah wasal abaikan, masuk dalam huruf yang mati ni. Jadi ta'amil miskin. Dapat? Ta'amil miskin. Okey, baca daripada awal.
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Okay, ulang sekali lagi, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Okay, alhamdulillah dah dapat tahniah. Okay, masuk ayat yang ke-4 pula Okay, ini senang saja jelas huruf fa. Jadi masuk fa pendek fa. Lepas tu waw baris atas masuk dalam huruf ya yang mati. Huruf waw ni mematikan ya, jadi bunyi dia wai. Fa wai. Ni lun baris 2, tapi tengok belum habis lagi ayat yang keempat ni. Selalu tengok ke depan ataupun yang ni di bahagian bawah ada huruf lam yang bertanda mati. Okey. Jadi kita tengok yang pertama ni bukan mati, huruf yang bersabdu Okey, minta maaf, huruf yang bersabdu. Jadi masuk dalam huruf yang bersabdu Jadi ada hukum tajwid yang berlaku. Jadi tanwin bertemu dengan lam yang bersabdu. Jadi hukum dia apa? Idgham bi gunnah. Masukkan huruf bunyi nun ni ke dalam bunyi lam yang bersabdu ni dengan satu harakat. Jadi tak boleh fawailun, fawailul. Dia tinggal satu baris saja Kalau lam tadi bertanwin, kita buang satu. Tinggal fawailul. Masuk dalam huruf yang bersabdu ni, tekankan fawailul. Lepas tu lil. Lil, bukan li lil, sebab matikan dengan lam juga, jadi bunyi l lil musall. Huruf sad bukan musal. Musallina, lil musallin. Kita nak berhenti di sini Ini hukum dia ma'rid lisukun. Arid maksudnya tambah, lisukun maksudnya untuk berhenti, untuk mematikan di penghujung ni. Jadi kita baca dengan 2 harakat panjang, ataupun boleh baca 4 ataupun 6. Sama juga yang ni dia adalah ma'rid lisukun Jadi yang ni pun sama, tapi kita nak baca dengan 2 harakat sebab takut ada yang kucil tak dapat baca dengan 4. Yang terbaik baca dengan 2 dengan nafas kita yang pendek ni, baca dengan 2 yang terbaik. Okey, ulang 2 kali Okey, ayat yang keempat sekarang ni, Mushaf Al-Quran. Kalau buka Mushaf Al-Quran, muka surat 602 fawailul lil musallin. Dapat? Ulang lagi sekali, fawailul lil musallin. Okey, alhamdulillah tahniah. Okey, semoga dapat habiskan Okey, sikit lagi Okey, baris yang seterusnya ayat yang ke-5 Okey, ni kataan yang kita dah jumpa dalam setiap daripada ayat yang pertama, yang kedua kita dah jumpa. Jadi senang nak sebut allazi, bukan allazi allazi nahum, bukan hum baris depan bunyi dia u. Kalau kita ingat balik, sifir kita baris atas bunyi a, baris bawah bunyi i, baris depan bunyi dia u. Jadi dekat sini kena baca dengan hu, tapi ada huruf yang mati, jadi matikan dengan mim. Jadi hum, allazina hum. Dapat? Ini sebab nun tak boleh bunyi an, sebab jumpa dengan sad. Jadi ada hukum tajwid yang berlaku. Hukum apa? Ifa' hakiki. Jadi ifa' maksudnya sembunyikan. Sembunyikan apa? Sembunyikan hakikat nun mati. Kalau kita bunyikan nun mati, dibunyi an. An. Okey. Jadi nak sembunyikan, maksudnya jangan bunyikan nun mati tu. Jadi kita kena baca dengan hujung lidah kita. Jangan sentuh lelangit lembut gigi atas kita. Jadi jangan kita baca dengan an. Kita baca dengan ifa'. Jangan bunyikan nun. Jadi ada sengau bunyi. 2 harakat dengung. Ini sola, sod baris atas pendek, la yang panjang sebab ada alif. Sola. Ini tihim. Dapat? Okey, sikit lagi. Sahun. Sa 2 harakat. Hun. Kita nak mantikan di sini dengan ma'rid lisukun 2 harakat juga
Ini huruf H senang nak sebut. Okey, ulang 2 kali lagi. Allazina hum an salatihim sahun. Bunyikan N mati di hujungnya. Allazina hum an salatihim sahun. Okey, dapat? Okey, masuk ayat yang ke-6. Okey, yang ni pendek sangat tutup mata pun boleh baca insya-Allah Okey. Ustazah bimbing untuk baca bertajwid Ini allazi, ingat zi kena nipiskan allazina hum yu. Ni huruf ya yura, bukan yuraun. Yura ni ada tanda misai ataupun tanda ombak rindu Jadi kita baca dengan 4 atau 5 harakat Jadi kalau nafas pendek baca 4 yang terbaik. Yang ni dipanggil hukum mad wajib mutasil. Wajib maksudnya wajib tak boleh baca kurang daripada 4 ataupun 5, kena baca konsisten jumpa saja mad wajib mutasil bila dalam keadaan bersambung ataupun dalam keadaan kita wasal, kita tetap baca dengan 4 atau 5 untuk mad wajib mutasil. Okey, jadi kita baca yuraun. Ni 2 harakat kita baca ma'rid dengan 2 harakat tadi daripada awal, jadi konsisten Okey, dapat? Okey, allazina hum yuraun. Bukan yura. Ra ni adalah ra yang tebal sama juga ara. Ra. Jadi kena baca dengan tebal. Okey, ulang sekali lagi. Allazina hum yuraun. Okey, alhamdulillah dapat Okey, last sekali ayat yang terakhir. Wa yamna'u. Wa yam, rapatkan bibir, huruf mim matikan dengan m. Na'u, bukan u u dalam rongga kerongkong kita halkum kita lelaki akan bergetar Wa yamna'u. Okey, bukan na'u. Wa yamna'u nal. Jangan na. Ni ada hamzah wasal, abaikan masukkan dalam huruf lam yang mati. Jadi nal. Okey. Wa yamna'u nal. Ini ma. 2 harakat. Una. Asalnya kita nak berhenti ma'un. Ma'un. Bukan ma'un. Bukan hamzah dia bukan huruf hamzah, bukan huruf ni, dia huruf ain Huruf hamzah dalam tekak kita juga, dalam kerongkong kita, di pangkal kerongkong keluarnya dalam mulut kita. Jadi macam bunyi huruf A, bunyi huruf U u kalau huruf hamzah. Kalau huruf ain di bahagian kerongkong juga, tapi di bahagian tengah dekat halkum kita jadi kena dalamkan sikit ma'un. Aun. Dapat Okey, kita ulang 2 kali ayat yang last kali ni. Wa yamna'unal ma'un. Dapat? Ulang lagi sekali. Wa yamna'unal ma'un. Okey, alhamdulillah Okey, jadi dah dapat 7 ayat dah boleh amalkan dalam solat kita Mungkin kita sebelum ni baca tanpa bertajwid, jadi dah boleh baca dengan lebih baik sekarang ni jadi perhatikan bacaan mana yang perlu kita panjang, perlu kita pendek, dan ada hukum-hukum yang dengung yang tak dengung tu kita mark tadi Jadi kita boleh terus baca dalam solat kita ayat yang pendek yang dah hafal tapi belum baca dengan bertajwid, boleh praktiskan mula hari ini baca dengan bertajwid insya-Allah Okey. Ada apa-apa soalan tolong komen jika tak jelas ke apa, perlukan penerangan yang lebih lanjut, insya-Allah Ustazah cuba bantu untuk jawab Okey. Yang mana yang nak sertai kelas kita ada program terkini, program asas tajwid Jadi boleh masuk grup Telegram dan kita akan share
link untuk pendaftaran insya-Allah. Okey. Jadi Ustazah minta maaf sebarang kekurangan, sebarang kekhilafan. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada Ustazah sendiri. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada 7 pagi esok. Okey. Terima kasih kepada Cik Puan Nur Hashidah Hashim dan Cik Puan Zuraidah Hamid kerana bersama kita pagi ini. Minta maaf jika ada sebarang kekurangan sekali lagi. Okey. Kita jumpa pagi esok insya-Allah. Sebelum tu kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.